Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung balik kelas kita dan jumpa balik pada minggu ini. Anak-anak murid cikgu semua sihat ke? Sihat? Ada yang sakit ke? Ha? Sihat. Sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kita start kelas kita dengan umum kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita sambung semula kelas pada petang ini. Cikgu akan nyanyi, ini adalah sebuah lagu. Okey, walaupun suara cikgu tak sedap tapi tak apa, cikgu nyanyi je. Okey, aku bukanlah seorang perwira, gagah membunuh senjata, namun hati rela berjuang walau dengan cara sendiri demi cinta ini. Ku ingin kotakan 1000 janji sepanjang kedewasaan ini. Ku ingin sampaikan pesanan, akulah penyambung warisan. Okey, cikgu dah nyanyi dah ni. Cuba teka ni lagu apa? Macam pernah dengar kan? Apa lagu ni? Ada yang siapa tahu tak apa lagu ni? Tajuk lagu ni. Ni jawab Bi. Warisan cikgu. Warisan. Warisan. Betul lah tu. Okey, siapa penyanyi lagu ni? Tahu tak? Siapa? Sudirman. Sudirman. Betul tu, Amar dan juga Aflah. Penyanyi dia adalah Sudirman. Okey. Apa yang kita nak belajar daripada lagu ni, bukan daripada lagu ni, tapi apa yang cikgu nak sampaikan, warisan. Sebab kita nak belajar pasal mengenai warisan Kerajaan Kedah, Kelantan dan juga Perlis. Okey, sebab kita dah belajar pada minggu lepas 4 buah kerajaan ni kan, pengasasan Kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis, lagi satu Negeri Sembilan. Tapi Negeri Sembilan tak termasuk lagi dalam subtopik ini disebabkan Negeri Sembilan dia ada keunikan yang lain sikit pemerintahan dia. Dan kita akan belajar pada seterusnya, subtopik seterusnya. Untuk yang ni kita fokus pada Kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis dahulu. Okey. Pengenalan Kerajaan Kedah Perlis ni, kelangsungan Kedah, Perlis dan Kelantan ni, kelangsungan kewujudan dia berpunca daripada pelbagai cabaran yang telah dihadapi sampailah dia ada yang sekarang, zaman kegemilangannya kini. Kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis ni telah meninggalkan warisan mereka yang tersendiri. Sebab itulah cikgu nyanyi lagu warisan tadi. Sebab warisan tu apa yang dah ditinggalkan oleh 3 buah kerajaan ni. Kedah, Kelantan dan juga Perlis. Ingatlah 3 buah kerajaan ni. Okey, aspek warisan tersebut adalah terdiri daripada 1, 2, 3, 4, 5. 5. Sistem pemerintahan beraja, adat istiadat, perundangan, persuratan dan kesenian. Okey. Untuk yang hari ni, kita belajar dulu sistem pemerintahan beraja, adat istiadat, perundangan dan persuratan. Untuk kesenian kita akan sambung pada minggu hadapan ya. Sebab cikgu takut tak sempat kan, sebab selepas ni kamu ada kelas lain pula. Okey. Okey, sistem pemerintahan beraja. Sistem pemerintahan beraja ni dari satu aspek yang pertama ialah penggunaan gelaran pemerintah. Berbeza, ada perbezaan sedikit di antara Kedah dan juga Kelantan, Kedah, Kelantan dan juga Perlis. Okey, kalau Kedah dan Kelantan kita panggil Sultan. Kita punya pemerintah, tapi Perlis panggil raja. Daripada dulu lagi kita panggil Perlis ni adalah sebagai raja. Raja Perlis. Kalau Sultan dan Kedah, Sultan dan Kedah dan Kelantan kita panggil Sultan.
Okey. Cara pelantikan pengganti pemerintah pula, macam mana cara pengganti dia adalah daripada putera sultan atau raja sebagai pengganti. Putera sultan ni maksudnya anak kepada sultan ataupun putera sultan ataupun raja sebagai pengganti. Putera ni bermaksud anak lelaki, anak daripada sultan ataupun raja. Macam sekarang kita tengok agung kita kan, anak baginda iaitu Sultan Pahang, Tengku Hasanal tu. Dia dah ada pengganti kepada agung yang sekarang, tapi sekarang dia adalah bertindak sebagai Sultan Pahang. Daripada keturunan dia lah, daripada putera. Sebab dia adalah anak agung yang sekarang. Okey. Yang kedua, daripada jurai keturunan pemerintah pengasas. Tadilah daripada keturunan dia. Okey, yang ni salah silah raja-raja Perlis. Raja Perlis yang pertama, okey, kamu semua kena ingatlah sebab nanti akan ada game untuk kamu jawab soalan. Takut nanti tak ingat, tak boleh nak jawab. Okey, yang pertama, Raja Perlis pertama, Tuanku Syed Hussein Jamaludin. Kita dah belajar dah minggu lepas macam mana dia boleh jadi Raja Perlis yang pertama. Okey. Yang kedua, Tuanku Syed Ahmad Jamaludin daripada tahun 1873 sampailah 1897. Yang ketiga, Tuanku Syed Safi Jamaludin. Nampak dia punya keturunan tu, salah silah dia tu ada nama yang sama je. Sebab dia adalah jurai keturunan pemerintah pengasas. Daripada awal yang pertama ni sampailah yang kelima dan sekarang ni Tuanku Syed Sirajuddin Jamaludin. Yang keempat kita tengok Syed Alwi. Kalau yang ni Syed Safi. Ingat yang ketiga adalah Syed Safi Jamaludin. Yang ni Syed Alwi Jamaludin. Yang kelima Tuanku Syed Hamzah Jamaludin. Dia dah masuk abad ke-20 dah. 1943 sampai 1945. Yang keenam, Raja Perlis yang keenam Tuanku Syed Putra Jamaludin. Yang kelima dan sampailah sekarang Tuanku Syed Sirajuddin Jamaludin. Okey, itu adalah salah silah raja-raja Perlis. Ingat, Sultan, kalau Sultan Kedah dan juga Kelantan. Kalau Perlis dipanggil sebagai raja. Sampailah sekarang. Okey, faham tak anak murid? Ada apa-apa nak ditanya tak? Faham cikgu. Faham tak? Okey. Okey, struktur pentadbiran raja. Okey. Sultan atau raja. Sultan atau raja dia adalah hierarki tertinggi. Sampai sekarang pun sultan adalah raja adalah hierarki tertinggi dalam pemerintahan beraja. Apa dia punya tanggungjawab sebagai ketua negeri? Dia ada keistimewaan mereka yang tersendiri. Dia punya tanggungjawab lagi satu adalah ketua agama Islam. Menjadi lambang perpaduan rakyat. Sebab kita dalam rukun negara pun kita apa? Kesetiaan kepada raja dan negara. Nampak tak? Atas sekali. Yang awal sekali adalah kepatuhan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Maksudnya, dia adalah ketua. Okey, pembesar pula dilantik sebagai wakil pentadbir bagi pihak kerajaan. Bertanggungjawab terhadap jajahan atau secara unit daerah. Warisan pentadbiran ni masih kekal sampai sekarang. Menteri Besar. Kalau kita tengok Menteri Besar kan, inilah pembesar. Dia adalah wakil pentadbir bagi pihak kerajaan. Kalau penghulu pula berkuasa di peringkat mukim. Berperanan sebagai orang perantaraan antara rakyat dan pemerintah. Apa maksud dia? Sebab berperanan sebagai orang perantaraan antara rakyat dan pemerintah ni, kalau macam contoh kita ada masalah ke berkenaan dengan kita punya negeri ke ataupun mukim kita ke, kita akan mengadu pada dia. Dia lah akan berurusan dengan pemerintah. Sebab itulah dipanggil sebagai berperanan sebagai orang perantaraan antara rakyat dengan pemerintah. Cikgu pun dah highlight dah kat sini. Okey, warisan pentadbiran peringkat mukim ni kekal sampailah sekarang. Sebab itulah kita belajar pun mengenai warisan kan. Okey. Jawatan ketua kampung diwujudkan untuk mentadbir unit yang lebih kecil. Biasa kalau kita duduk kat kampung, biasanya adalah penghulu kan. Dia ada unit yang lebih kecil. Penghulu-penghulu ni. Okey. Kita tengok pada ni, segitiga ni. Okey, struktur pentadbiran diraja. Ingatlah yang atas sekali adalah sultan ataupun raja. Pembesar, jajahan daerah, penghulu, yang lebih kecil mukim.
Yang ni cikgu pun dah terangkan tadi di mana cuma nak jelaskan lagi di mana Sultan atau Raja menduduki hierarki tertinggi dalam pentadbiran kita sampailah sekarang. Okey, merupakan ketua negeri berperanan sebagai ketua agama Islam dan lambang perpaduan rakyat. Kalau pembesar pula dilantik sebagai wakil pentadbir bagi pihak kerajaan. Berperanan terhadap jajahan ataupun daerah. Warisan ni wujud sampailah sekarang. Cikgu pun dah terangkan dekat slide yang tadi kan. Sebab itulah dipanggil sebagai warisan. Okey, penghulu pula merupakan penguasa pada peringkat mukim yang lebih kecil. Orang perantaraan antara rakyat dan pemerintah. Yang ni lebih mudah untuk kamu lihat dan ingat. Cuma kena ingat lagi dia punya ni lah. Sebab nanti kalau exam ke apa, mudah kamu nak jawab kan. Tengok pada ni je, ingat kepada ni. Okey. Berperanan untuk pentadbir unit yang lebih kecil. Yang ni. Okey, nampak ke segitiga ni? Nampak kan? Nampak. Nampak. Okey. Dah jelas lah kalau nak ingat ni. Okey. Kita pun dah habis sistem pentadbiran, dia raja. Kita akan masuk kepada game. Okey, sekejap ya. Siapa yang rasa line dia tu okey, boleh masuk. Sekejap. Okey, yang ni quizzes. Kamu boleh masuk kat sini. Lepas tu, sekejap ya. Masuk, dia akan ada code untuk bermain. Okey, sekejap line lambat sikit. Okey, ni kod dia. Cuba masuk. Guna link tadi.
Sorry, line slow pula. Aduh. Slow juga. Okay, naik tak screen kat sini? Dah. Aduh. Semula balik. Ni kena awak lah. Kotak itu tak itu. Bagi internet tu. Betul. Masuk balik. Sejak tahu korang lah lemak. Cincang. Internet awak ke rumah? Internet kat ni. Kak punya lah. Nanti dah. Tengok, kita layan. Nak start ni? Dah. Kita masuk link baru. Link baru? Bukan yang tadi? Hantar balik. Oh, kena masuk kod baru lah. Masuk kod ni Jadi line tak clear, jadi dia tukar kod. Baru boleh. Kod yang sama. Kod lain.
Okay, ada lagi tak yang boleh masuk? 1, 2, 3, 4, 5 orang. Okay, 5 orang je, 5 orang pun tak apa. Nanti yang sebelumnya boleh masuk kemudian Okay, cikgu akan start. Tanya kepada Is, Hes dan Faiz. Is dapat tempat yang pertama. Okay. Is kesalahan dia hanya satu je. Soalan dia, apakah gelaran pemerintah bagi negeri Kelantan, Kedah dan Kelantan? Cikgu dah sebutkan tadi, jawapan dia adalah Sultan. Okey, tanya Is dan nombor 2, Hes. Hes dia salah dekat soalan ni. Pilih Raja Perlis yang pertama. Dia cuma tak ingat nama Raja Perlis yang pertama iaitu Raja Tuanku
Syed Putra Jamalullah, dia jawab yang tu. Okey, yang ketiga kita tengok Faiz. Faiz pun sama. Jawab salah dekat pilih Raja Perlis yang pertama, Raja Tuanku Syed Hamzah Jamalullah. Jawab salah ini. Okey. Terima kasih sebab semua menjawab dengan baik. Tempat keempat Aflah, kelima Amar dan enam adalah Hai. Satu soalan yang tidak berjawab. Okey. Kita sambung semula pembelajaran kita. Okey, mana pelajar yang dua orang tadi, dia cuma salah satu soalan saja. Mana Faiz dan Hes tadi, dia salah dekat sini rasanya. Ni. Sebutkan Raja Perlis yang pertama, jawapan dia adalah Syed Husin Jamalullah. Okey. Lepas main game, kita sambung balik kepada adat istiadat. Okey. Bagi kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis mempunyai budaya serumpun yang mewujudkan persamaan warisan adat istiadat diraja. Warisan ni melibatkan aspek keputeraan, perkahwinan, pertabalan, penganugerahan darjah kebesaran dan pemakaman pemerintah. Alat-alat kebesaran diraja turut diwasi dan digunakan dalam setiap adat istiadat rasmi. Daripada dulu sampailah sekarang warisan tu tetap ada, adat istiadat tu. Okey, kita tengok ini Majlis Pemahsyuran. Majlis Pemahsyuran ni diadakan pengganti sultan atau raja disempurnakan sebelum jenazah pemerintah dimakamkan. Okey. Majlis Pemahsyuran ni dibuat untuk bagi tahu pada rakyat siapakah akan menggantikan sultan ataupun raja yang dah meninggal. Tapi kamu semua, pelajar-pelajar semua kena tahu. Majlis Pemahsyuran ni diadakan sebelum jenazah pemerintah dimakamkan. Okey, kalau contohlah dulu kan, ingat tak kita pernah berkabung tu yang Sultan Pahang meninggal tu kan. Sultan Pahang meninggal tu, bila adanya majlis pemasyuran, sebelum Sultan Pahang tu dimakamkan, adanya majlis pemasyuran ni. Bukannya selepas jenazah tu dimakamkan, tapi adalah sebelum. Ingat tahu sebelum majlis pemasyuran ni diadakan. Majlis pemasyuran ni diadakan adalah sebelum jenazah pemerintah dimakamkan. Kalau istiadat pertabalan pula, pertabalan pemerintah ni bertujuan untuk mengabsahkan kedaulatan sultan atau raja di samping memaklumi rakyat. Mengabsahkan tu maksudnya adalah mengesahkan kedaulatan sultan. Okey. Tengok daripada gambar rajah ni depan ni. Istiadat pertabalan dimulakan dengan persembahan naskah Al-Quran dan alat kebesaran diraja. Kalau kamu tengok istiadat pertabalan, biasanya adalah dekat TV2, TV3 kan. Memang dimulakan dengan persembahan naskah Al-Quran dan alat kebesaran diraja. Yang kedua, dia punya perkara adalah pembacaan watikah oleh pertabalan, pembacaan watikah pertabalan oleh sultan atau raja yang ditabalkan, serta disusuli dengan pengucupan keris kuasa. Pernah kan tengok kalau dekat dalam TV, istiadat pertabalan ni akan sultan ni atau raja ni, dia akan kucuk keris kuasa tu. Bukan keris yang berkuasa, tapi keris mereka lah. Keris kan. Okey, faham tak semua? Faham tak apa yang faham tak? Okey. Okey. Yang seterusnya, Menteri Besar mengetahui seruan Daulat Tuanku. Istiadat pertabalan ni. Okey. Tengok gambar ni. Ni adalah gambar istiadat pertabalan Sultan Perak ke-35. Okey. Siapa tahu nama Sultan Perak yang ni? Yang sekarang. Boleh bagi tahu cikgu tak? Sultan Nazrin. Pandai Nabil. Ni adalah Sultan Nazrin. Yang ni adalah gambaran istiadat pertabalan Sultan Perak yang ke-35. Okey, yang ni isteri dia. Kalau Sultan ni dia boleh kahwin dengan rakyat biasa. Ni adalah rakyat biasa dulu sebelum berkahwin dengan Sultan Perak. Ni adalah Sultan Nazrin Shah yang ada 2 orang anak yang comel tu kan. Laki dia perempuan tu. Okey. Tengok slide yang
Seterusnya, penganugerahan bintang dan darjah kebesaran. Okey, anugerah bintang dan darjah kebesaran ni melambangkan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Sebab apa? Sebab anugerah darjah kebesaran ni boleh bagi kepada rakyat yang banyak menyumbang kepada tanah air kita. Sebab itulah dia melambangkan hubungan antara pemerintah dan juga rakyat. Penganugerahan disempurnakan bersempena dengan hari sambutan keputeraan pemerintah. Hari jadi Sultan atau Raja itu sendiri. Dia ada pada waktu tersebut. Okay. Darjah kebesaran yang dianugerahkan sebagai pengiktirafan kepada Sultan atau Raja, kerabat diraja dan rakyat yang berjasa. Dia boleh diiktiraf kepada Sultan atau Raja, kerabat diraja dan juga rakyat. Rakyat biasa, rakyat macam kita boleh, tapi asalkan dia ada syarat-syarat yang tertentu. Macam contohnya kita banyak mengharumkan nama-nama negara kita. Okey, cikgu tunjuk satu contoh dalam slide ni. Apa contoh? Siapa kenal ni? Itu famous sangat dia. Pernah tengok tak? Pernah. Apa? Dia main game apa? Kirin. Pandai Nabil. Dia main game Kirin. Disebabkan dia punya sumbangan dia yang banyak, dia masuk Olimpik lah, Sukan Rio apa semua tu, dia dah banyak mengharumkan nama negara. Sukan Olimpik yang waktu dekat Jepun tu pun, dia dah berjaya hadiahkan tingkat gangsa untuk negara kita. Sebab itulah dia layak untuk mendapat darjah kebesaran. Darjah kebesaran. Tapi dia dapat oleh Datuk Muhammad Azizah Hasni bin Awang atas penggunaan darjah kebesaran oleh Datuk Paduka Mahkota Terengganu yang amat dihormati. Dia dapat daripada Terengganu. Sebab tu dia dapat gelaran Datuk. Datuk Azizah Hasni, Muhammad Azizah Hasni Awang ni pun, dia pun tak sangka dia dapat darjah kebesaran sebab bukan calon-calon orang boleh dapat darjah kebesaran. Okey, gambar yang kedua ni, kedua dan ketiga. Siapa pernah tengok? Gambar siapa ni? Lee Chong Wei. Lin Chow Wei, pandai Ama. Ni adalah Datuk Lin Chow Wei. Datuk Lin Chow Wei pun dapat darjah kebesaran daripada Sultan Kelantan. Sebabkan dia berjaya mengharumkan nama negara dengan sukan dia adalah sukan badminton. Okey, yang last kali ni, ni gambar siapa ni? Siapa? Siti Ada anak nama Nurhaliza. dia? Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza dia berjaya harumkan nama negara. Penyanyi nombor 1 dunia. Penyanyi nombor 1 dunia. Penyanyi nombor 1 Malaysia. Banyak ada dia punya event apa semua dah pergi kan. Sebab itulah dia dapat darjah kebesaran. Sebab itulah apa yang cikgu cakapkan tadi kan. Rakyat biasa pun boleh mendapat anugerah darjah kebesaran ni. Tapi dengan syarat-syarat yang tertentulah. Terutama mengharumkan nama negara. Macam Datuk Azizah Hasni Awang ni, Datuk Lin Chow Wei, Datuk Siti Nurhaliza. Mereka ni layak untuk mendapat darjah kebesaran diraja. Okey. Dia tunjuk lagi satu gambar. Yang ni adalah pingat darjah kebesaran kepada 3 buah kerajaan. 3 buah kerajaan yang kita belajar. 3 buah negeri yang kita belajar, iaitu Kedah, Kelantan dan juga Perlis. Yang ni Kedah punya. Ini Kedah punya, yang ni adalah Kelantan punya dan ini adalah Perlis punya. Inilah yang bakal didapat kalau kita layak dapat pingat darjah kebesaran. Macam ikon-ikon yang cikgu tunjukkan tadi. 3 ikon ni. Contohnya. Ramai lagi sebenarnya yang dapat tapi cikgu letak yang ni yang antara yang famous. Antara yang terkenal. Okey. Kita dah habis kepada adat istiadat. Okey, kita masuk pula game adat istiadat. Guna link yang sama juga tadi. Tapi dia punya ni je lain. Okay, kita dah habis tadi adat istiadat, kita jawab adat istiadat. Tengok kamu semua faham ataupun tidak apa yang cikgu ajar tadi. Belum.
Okay, 4 orang. Ada lagi tak yang nak masuk? Yang lain okey tu boleh masuk. Okey, cikgu start dia. Okey, 5 orang. Boleh. Yang lain ada masalah internet, tak apa. Okey, tanya Kaito. Cikgu perasan tadi dia daripada bawah. Daripada dia nombor 8 tadi Kaito, tiba-tiba dia jawab, dia boleh mengalahkan Hesmes tadi. Boleh Hesmes tadi dia jawab 5 soalan dia betul. Dia nombor 1.
Tiba-tiba Kaito ni daripada bawah tadi, tiba-tiba dia naik pula. Hebat dia ni Kaito. Okay, Tanya Kaito, nombor 1. Nombor 2 Hermes dan nombor 3 adalah Shopee. Shopee. Good. Okay, 5 soalan betul dan PY ni. Maksudnya kamu faham lah apa yang cikgu ajar untuk ada istiadat ni. Untuk yang lain boleh usahakan lagi. Faiz satu je salah. Faiz salah satu je dekat soalan nombor 1 ni. Okay. Okay, kita sambung mula sikit je lagi sebab selepas ni kamu akan ada kelas lagi kan. Okay. Sekejap ya. Okay, kita masuk pula pada poin yang ketiga iaitu perundangan. Okay, perundangan. Okay, perundangan ni tetap ada juga sampailah sekarang. Waktu dulu kerajaan Kedah, Kelantan dan juga Perlis tetap ada kan perundangan dan perundangan tu masih wujud sampailah sekarang. Apa tujuan sistem perundangan diperkenalkan? Yang pertama ialah melancarkan pentadbiran, memudahkan lagi pentadbiran. Perundangan ni diibaratkan adalah peraturan lah. Kalau kita tak ada peraturan, susahlah untuk sesebuah pentadbiran dalam sesebuah kerajaan dilancarkan. Okey. Sebab itulah tujuan dia adalah untuk melancarkan pentadbiran. Yang ketiga, menjamin keadilan rakyat. Tak naklah bila tak ada perundangan ataupun perundangan ni berat sebelah. Jadi tak adil lah untuk rakyat. Bila adanya perundangan ni, dia boleh menjamin keadilan rakyat. Yang ketiga, memakmurkan negeri. Okey. Kita tengok sistem perundangan kerajaan ini telah diawasi sampai sekarang macam apa yang cikgu cakap tadi dengan beberapa pengubahsuaian dan penambahbaikan. Ini adalah ketiga-tiga undang-undang undang-undang yang dicipta untuk ketiga-tiga buah kerajaan. Kerajaan Kedah, iaitu Undang-Undang Tubuh Kerajaan Kedah Darul Aman, Undang-Undang Tubuh Kerajaan Perlis dan Undang-Undang Perlembagaan Tubuh Kerajaan Kelantan. Sebab kita pun belajar tiga buah kerajaan ini. Okey, yang pertama adalah pengganti pemerintah. Lelaki berketurunan raja, lelaki berketurunan raja, berbangsa Melayu dan beragama Islam. Pengganti pemerintah macam yang cikgu cakap tadi, mestilah lelaki berketurunan raja, berbangsa Melayu dan juga beragama Islam. Peranan Sultan atau Raja, Ketua Negeri dan juga Ketua Agama Islam. Apa pula tanggungjawab Sultan atau Raja? Berhak memilih Menteri Besar. Mereka ni layak untuk memilih Menteri Besar. Mana mereka rasa macam berkelayakan, berkaliber, Sultan atau Raja ni boleh memilih Menteri Besar mereka sendiri. Okey. Larangan kepada Sultan atau Raja, Menteri dan Jemaah Menteri menyerahkan negeri atau kepada kerajaan yang lain. Tak boleh suka hatilah Sultan Pahang ni nak bagi Sultan Pahang pula. Contohlah Sultan Kedah dia nak bagi negeri dia kepada Sultan Perak. Tak boleh macam tu. Sebab itulah dikatakan dilarang menyerahkan negeri atau kerajaan kepada kerajaan yang lain. Macam contoh Sultan Pahang, Sultan Terengganu nak serahkan Terengganu tu kepada Sultan Kelantan. Tak boleh macam tu. Okey. Badan Penasihat Sultan ataupun Raja, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri membantu Sultan atau Raja dalam tadbir negeri dan rakyat. Majlis ini diketuai oleh Menteri Besar sebagai yang dipertua. Apa hak rakyat pula dalam pentadbiran? Mengikut Perlembagaan Persekutuan, semua warga negara berumur 21 tahun atau lebih yang tinggal di dalam negeri layak menjadi ahli Dewan Undangan Negeri. Okay, kamu belum lagi lah kan? Bila dah naik di 21 tahun, kamu layak untuk menjadi ahli Dewan Undangan Negeri ataupun kita lebih dikenali sebagai DUN, ahli DUN. Okey. Tengok slide yang seterusnya. Okey, pemantapan undang-undang Islam. Pemantapan tu maksudnya adalah penambahbaik undang-undang Islam. Kerajaan Kedah dan Kelantan ni, Kerajaan Nirang ada buat satu undang-undang untuk tambah baik lagi undang-undang yang ada dalam berkenaan dengan agama Islam. Apa yang Kedah buat? Kedah ni memperkenalkan enakmen zakat. Enakmen ini diuruskan menerusi penubuhan sebuah jawatan kuasa pada tahun 1955. Kalau Kelantan pula memperkenalkan enakmen dan perkara lain berkaitan
berkaitan dengan undang-undang jenayah Islam. Memperkenalkan pemakaian cara Islam dalam kehidupan rakyat. Pada abad ke-19, hukum maksiat di Kelantan yang diperkenalkan, mereka melarang perbuatan laga lembu dan persembahan menorah. Siapa tahu persembahan menorah? Ada yang tahu tak persembahan menorah? Pernah dengar? Tak. Tak pernah. Tak pernah tak apa. Sebab memang jarang pun dengar persembahan menorah ni. Kalau perbuatan laga lembu tu selalulah kan, ataupun laga ayam. Kelantan ni dimaharamkan perbuatan laga lembu dan persembahan menorah. Persembahan menorah tu yang ni. Like, macam ni. Ni apa persembahan menorah kalau kamu pernah tengok. Ni kalau dekat gambar ni pada 2014 diadakan. Okay. Kenapa persembahan menorah ni diharamkan? Sebab ada yang mengatakan bahawa dia adalah berkaitan dengan jampi. Sebab itulah Kelantan mengharamkan persembahan menorah ni. Inilah undang-undang hukum maksiat di Kelantan. Persembahan menorah. Okey, kita sebelum habis yang ni, kita nak habis lah sebab yang ni last kali kita masuk persuratan. Okey, kita tengok satu lagi, kita main lagi satu game berkenaan dengan perundangan. Tengok kamu semua faham ke tak? Tadi tanya sebab ada istiadat ramai yang faham. Ramai yang faham. Cikgu ajar sebab 4 orang dia betul 5 soalan tu. Okay. Termasuk yang ni pula. Perundangan. Okay, perundangan. Okay, macam biasa masuk ni tau. Masuk kod je. Okay, 112-875. Okey, dah 8 orang kita boleh start ya.
Okay, Tania. Nama pelik-pelik kamu semua ni kan. Okay, untuk tadi 4 orang yang dapat jawab semua soalan dengan betul. Ni dah berkurang sikit. Tapi peningkatan kepada pelajar yang satu soalan je yang mereka salah. Kita tengok Shopee sebenar ni kan. Alamak, Shopee sebenar. Dia salah pada soalan nombor 3. Siapakah yang akan bantu raja atau sultan dalam mentadbir negeri dan juga rakyat? Dia jawab golongan istana. Bukan golongan istana. Jawapan dia adalah menteri besar sebagai yang dipetua. Menteri besar yang akan membantu raja atau sultan dalam mentadbir negeri dan juga rakyat. Kita tengok dekat Pahang sendiri. Negeri kita kan. Negeri Pahang sendiri. Siapa yang bantu sultan atau raja? Menteri besar iaitu ingat tak Wan Rosdi, nama menteri besar kita. Okey, bukan golongan istana. Okey, untuk yang Wan pula, dia salah pada soalan apakah yang diperkenalkan oleh kerajaan Kedah pada tahun 1955. Okey. Dia jawab undang-undang pengagihan kuasa. Bukan yang tu jawapan dia Wan. Okey. Jawapan dia adalah enakmen zakat. Cikgu pernah terangkan tadi, yang diperkenalkan oleh kerajaan Kedah pada tahun 1955 adalah enakmen zakat. Dalam jadual tadi kan, cikgu dah tunjuk. Okey, ni pun sama. Kawan Shopee ni, alamak kawan Shopee tak tahulah mana satu kan. Okey, dia jawab penubuhan hak rakyat. Tidak, jawapan dia adalah enakmen zakat. Okey, bukan Shopee ni pula. Tadi kawan Shopee ni bukan Shopee pula. Dia salah dekat ni. Apakah tujuan sistem perundangan di dalam negara kita? Memberi peluang rakyat mentadbir. Bukan, jawapannya bukan memberi peluang rakyat mentadbir. Akan tetapi jawapan dia adalah menjamin keadilan rakyat. Ada poin tadi yang cikgu dah sebutkan. Okey, bukan Shopee lagi. Jawab siapakah yang akan membantu raja atau rakyat dalam mentadbir negeri dan rakyat? Dia jawab ahli Dewan Undangan Negeri. Bukan ahli Dewan Undangan Negeri tadi cikgu terangkan apa yang rakyat dapat kan. Boleh bila umur 21 tahun ke atas jadi dia layak sebagai ahli Dewan Undangan Negeri. Jawapan dia siapa yang bantu raja atau rakyat raja atau sultan, maafkan cikgu, dalam mentadbir negeri dan rakyat adalah menteri besar. Menteri besar. Ingat cikgu bagi contoh. Cikgu bagi contoh sultan, macam kita Sultan Pahang yang bantu pentadbiran negeri dan rakyat adalah menteri besar Wan Rosdi yang sekarang kan, Sultan Pahang. Okey, untuk Hai pula, Hai nama pelik-pelik. Siapakah yang akan bantu raja atau rakyat? Dia pun salah kat sini. Ahli Dewan Undangan Negeri dia jawab. Jawapan dia adalah menteri besar. Okey, yang ni pula. Sultan atau raja berhak memilih ketua polis negara. Bukan, jawapan dia adalah menteri besar. Sultan atau raja boleh memilih menteri besar, bukan ketua polis negara. Okey. Untuk soalan pertama, rata-rata semua betul. Bagus. Syarat pergantian pemerintah sultan atau raja adalah berketurunan raja, berbangsa Melayu dan beragama Islam. Okey.
Okay, baik semua. Tahniah dapat jawab dengan baik. Okay, kita masuk yang last kali iaitu persuratan. Sebab masa pun sangat mencemburui kita. Selepas ni kamu tulis lain pula kan. Okay, persuratan. Kegemilangan Kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis juga telah mewariskan karya persuratan yang sangat menilai. Sangat menilai lah sebab mereka benda sejarah. Kamu sendiri pun tahu sejarah adalah penting dan bernilai untuk kita. Terutamanya sejarah-sejarah yang wujud dalam negara kita. Okay, karya ini masih menjadi asas rujukan utama dalam kewujudan sesebuah kerajaan. Kita tengok karya persuratan Kerajaan Kedah. Okay. Biasanya kamu selalu dengar Hikayat Merah Mahawangsa. Hikayat Merah Mahawangsa ni adalah daripada Kerajaan Kedah. Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah, Salasilah atau Tarikh Kerajaan Kedah, Syair Sultan Maulana. Kalau yang Salasilah atau Tarikh Kerajaan Kedah ni, kamu tahulah dia daripada Kedah sebab dia pun sendiri tulis Kedah kan. Kalau yang ni Tarikh Salasilah Negeri Kedah pun kamu tahu sebab ada tulis Negeri Kedah. Tapi yang ni Hikayat Merah Mahawangsa dan Syair Sultan Maulana, kamu mungkin tak dapat nak detect. Kamu tak dapat nak kesan. Ni daripada negeri mana ni? Tapi ingat, dua ni je, Hikayat Merah Mahawangsa dan juga Syair Sultan Maulana adalah daripada Kerajaan Kedah. Okay, kita tengok sikit yang ni. Yang ni akan keluar daripada soalan nanti. Kamu tolong lihat, fokus. Okay. Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah ditulis oleh Muhammad Hassan bin Kerani Muhammad Arsyad pada tahun 1927. Apa yang dibincangkan dalam karya ni ialah mengisahkan sejarah Istana Kedah dan pentadbiran di Perlis. Okay, sebab kita pun dah belajar, Perlis adalah bawah naungan Kedah dan juga Siam. Okay, mengisahkan pengasasan Kerajaan Kedah, mencatatkan senarai pemerintah, pembukaan ibu kota, alat kebesaran raja iaitu Nobat dan pengislaman pemerintah Kerajaan Kedah. Pentinglah ni sebab kita nak tahu sejarah-sejarah Kedah, kita boleh baca daripada persuratan Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah ni. Apa yang ditulis dalam Hikayat Merah Mahawangsa pula? Selalu dengar kan Hikayat Merah Mahawangsa. Dalam cerita pun ada Hikayat Merah Mahawangsa. Kalau search dekat carian kamu dekat dalam YouTube, ada Hikayat Merah Mahawangsa. Kalau nak tengok nanti lepas habis kelas ni boleh tengok. Okey, dihasilkan sekitar tahun 1821. Apa yang ditulis dalam ni ialah mengisahkan pengasasan Kerajaan Kedah, pembukaan kota pentadbiran dan pengislaman pemerintah Kedah. Okay. Yang ketiga pula Salasilah atau Tarikh Kerajaan Kedah ditulis oleh Wan Yahya bin Muhammad Taib. Ingat Wan Yahya ni adalah Tarikh Kerajaan Kedah. Ingat dia punya karya. Pada tahun 1911. Apa yang ada dalam ni mencatatkan jurang pemerintah Kerajaan Kedah secara kronologi dari tahun 630 Masihi sampailah tahun 1911. Memaparkan perkembangan ekonomi Kedah. Apa yang kita tahu berkenaan dengan ekonomi Kedah lah, tanaman padi ke apa semua, sebab kita tahu Kedah adalah negeri jelapang padi. Semestinya ada kan dalam ni kan. Okey, yang seterusnya ialah mencatatkan pentadbiran Kerajaan Kedah menerusi pembahagian daerah. Okey. Yang keempat, Syair Sultan Maulana ditulis pada zaman pemerintahan Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II. Pada tahun 1804 sampailah 1845. Mengisahkan perang tentera Kedah, maafkan cikgu, mengisahkan tentang perang tentera Kedah. Dipersembahkan dalam bentuk syair. Sebab itulah dipanggil sebagai Syair Sultan Maulana. Okey. Kalau yang ni pula kita tengok karya persuratan sejarah Kelantan. Kelantan pun ada juga mereka punya karya yang tersendiri. Okey, yang pertama Hikayat Seri Kelantan, yang kedua ialah Detik-Detik Sejarah Kelantan. Yang ni buku dia, Detik-Detik Sejarah Kelantan. Kita tengok sikit berkenaan dengan ni. Okey, karya sejarah Kerajaan Kelantan. Apa dalam Hikayat Seri Kelantan? Hikayat Seri Kelantan ni dihasilkan pada tahun 1914. Apa yang ada dalam Hikayat Seri Kelantan ni adalah mengisahkan pemerintahan Kerajaan Kelantan pada zaman Cik Siti Wan Kembang, Puteri Saadun dan Raja Abdullah sampai tahun 1900. Kita dah belajar dah kan minggu lepas di mana mengenai pengasasan adanya dua pemerintah wanita iaitu Cik Siti Wan Kembang dan juga Puteri Saadun.
Maksudnya IKAI Seri Kelantan ni mengisahkan tentang Cik Siti Wang Kembang dan Jumpa Sadong serta Raja Abdullah. Ingatlah sejarah Cik Siti Wang Kembang dan Jumpa Sadong. Cik Siti Wang Kembang ni adalah yang suka kepada kancil tu kan. Okey. Yang kedua, Detik-detik Sejarah Kelantan ditulis oleh Saad Syukri bin Haji Muda pada tahun 1971. Apa yang dia ada dalam Detik-detik Sejarah Kelantan ni mengisahkan sejarah pengasasan Kerajaan Kelantan. Dan terakhir sekali adalah mencatatkan peristiwa penting setiap pemerintah Kelantan. Okey. Ada apa-apa yang tak faham tak berkenaan dengan persuratan sebelum kita nak main game dan kita habiskan kelas pada hari ini? Faham. Faham tak? Okey. Kita masuk. Okey, baik. Kita masuk pada game yang seterusnya. Sebentar ya. Okey, yang ni dia punya kod kod untuk join 207-828. Okey, boleh masuk cepat-cepat. Sebab masa pun dah nak habis ni. Okey, dah 8 orang pelajar. Dah start. Kita akan mulakan.
Okey, untuk soalan ni ramai juga yang salah sebab mungkin kena ingat tahun dia juga nama penulis kan, tapi tidak mengapa sebab nanti kita akan ulang balik. Okey. Tahniah kepada ni The Real Shopee dapat nombor 2 dan nombor 3 adalah Ibnu Sabri. Okey. Kebanyakan daripada kamu semua ni kita yang salah kat mana? Okey. Syair Sultan Maulana dihasilkan pada zaman salah ni ni jawab Sa'id Syukri bin Haji Huda, sedangkan dia adalah pada zaman Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II. Okey. Kita tengok soalan yang ketiga. Detik-detik sejarah Kelantan merupakan karya oleh karya siapa dia? Semua salah ni. Saya ingat balik lah. Okey. Yang ketiga, soalan yang ketiga. Hikayat Seri Kelantan dipercayai ditulis pada tahun 1930. The Real Shopee dijawab 1930. Tapi jawapan dia adalah 1914. Okey. Yang soalan kelima, Hikayat Merah Mahawangsa dihasilkan pada sekitar tahun 1914. Jawapan dia adalah 1821. Okey, soalan yang pertama, ramai juga yang salah soalan yang pertama. Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah merupakan karya oleh ni isti betul. Muhammad Hassan bin Datuk Kerani Muhammad Arsyad. Mungkin dia ingatlah tokoh yang menulis Salasilah Negeri Kedah. Okey. Tidak mengapa. Kita boleh cuba lagi sebab ni mungkin untuk mengingat tu ambil masa. Tapi tak mengapa. Okey. Boleh tadi. Inilah kita dah belajar tadi. Kena ingat dah ni. Tapi tidak mengapa, kita boleh buat ulang kaji lagi nanti. Okey, baik. Cikgu rasa itu saja untuk hari ini. Ada apa-apa yang nak ditanyakan tak pada cikgu berkenaan dengan empat subtopik ni? 4 warisan daripada atas tadi, sistem pemerintahan, yang kedua ada istiadat, yang keempat adalah perundangan dan yang kelima adalah persuratan. Untuk minggu depan barulah kita masuk kepada kesenian. Okey, ada apa-apa nak tanya tak anak-anak murid cikgu? Ada cikgu. Ada. Okey, faham dah? Okey, bagus. Sebab kamu semua
menunjukkan prestasi yang baik pada hari ini. Okey, sebagai rumusannya nak terangkan, yang ni tak susah pun. InsyaAllah tak susah pun pada tajuk warisan ni, sebabkan dia berkenaan dengan diri kita. Berkenaan dengan apa yang terjadi, perubahan-perubahan yang berlaku tu masih ada sampai sekarang. Okey. Cikgu nak minta seorang pelajar untuk bagi kesimpulan apa yang dia pelajari pada hari ini. Ain Aflah boleh? Ain Aflah, apa yang kamu pelajari pada hari ini dan apa yang kamu faham? Boleh cikgu. Okey. Apa yang saya dapat? Saya dapat tahu warisan-warisan yang dibuat oleh tiga kerajaan itu. Jadi sebagai kesimpulan, saya rasa warisan yang ditinggalkan supaya tidak terkait. Okey Aflah, line kamu tidak berapa elok rasanya. Jadi cikgu rasa boleh kamu taip dekat chat, ruangan chat Telegram kita. Nanti cikgu akan tengok. Okey, untuk pelajar yang kedua, cikgu minta Ama boleh bagi kesimpulan dan rumusan apa yang kamu belajar pada hari ini, apa yang kamu dapat? Bagi saya, apa yang saya dapat hari ini, kita belajar tentang warisan-warisan yang ditinggalkan oleh 3 kerajaan, iaitu Kedah, Kelantan dan juga Perlis. Itu saja. Lepas tu kesimpulannya, saya rasa kita perlu menghargai warisan yang ditinggalkan kepada kita, supaya kita generasi yang datang tidak dilupakan. Betul tu Ama. Itu je saya Cikgu setuju dengan pendapat kamu. Kita kena menghargai warisan yang ada dekat dalam setiap negeri. Tak kisahlah negeri apa, tapi yang penting untuk kita belajar pada hari ini adalah Kedah, Kelantan dan Perlis. Untuk negeri kita sendiri, Pahang pun ada warisan yang tersendiri. Jadi kita perlu hargai warisan tu supaya kekal sampai bila-bila. Okey. Baik, itu saja untuk hari ini. Kita akan jumpa untuk minggu depan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan kita sudahi kelas kita dengan tasbih kifarah dan suratul as. Okay. Assalamualaikum.